lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan salam sejahtera. Okey, kita semua Muslim kan, cikgu ni lupa pula. Okey, kita mulakanlah kelas kita dengan bacaan Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey. Hari ni kita akan masuk tajuk rekod tak lengkap Hari tu sebenarnya minggu lepas pun dah masuk sikit dan kita dah bincangkan satu soalan, tapi sebab kita ada kawan kita yang baru Daniel dan Syami, selamat datang. Okey. Saya buat ulang kaji sikit tajuk pasal rekod tak lengkap ni. Lepas tu kita masuk pada soalan Okey, saya semua ada buku. Okey, saya terangkan yang ni lah. Okey, yang ni kalau awak tengok ni. Okey, tajuk kita ni sebenarnya dah masuk bab form 5. Ini antara tajuk yang penting. Okey, masa yang kita tuition ni, saya buat masa sekarang ni saya tekankan dulu tajuk yang penting-penting ni, macam rekod tak lengkap. Sebelum ni saya dah buat penyerta kewangan milik kan tunggal. Lepas tu nanti sekarang kita pergi pada kesatuan dan juga yang akaun pengeluaran, dan akhir sekali yang kat sekolah yang kita belum sentuh ialah perkongsian. Okey. Perkongsian tu yang panjang tu. Okey, sebab dia ada dua, iaitu penyerta kewangan perkongsian dan juga dia punya pembubaran. Okey. Jadi kita fokuskan pada rekod tak lengkap ni. Kalau kita tengok rekod tak lengkap ni, di mana rekod perakaunan dia tidak mengikut sistem catatan bergu. Okey, dia masih lagi penyerta kewangan milik kan tunggal, tapi di mana dia punya maklumat tu tidak lengkap. Okey, dia tidak ikut catatan bergu yang macam kita dah belajar form 4. Okey, sistem catatan bergu kena ingat setiap satu urus niaga dia perlu rekod dua tempat, iaitu satu debit, sekurang-kurangnya satu debit, satu kredit. Tapi orang ni dia tak ikut benda tu. Okey, bila dia tak ikut, jadi penyerta kewangan dia pun tak dapat sediakan. Okey, sebab-sebab berlakunya kalau kita tengok, mungkin sebab kemusnahan rekod semasa kebakaran ataupun banjir ataupun kecurian. Di mana kalau kita tengok dia mungkin buat, tapi mungkin sebab dah terbakar kan benda tu, ataupun banjir, kertas tu habis rosak. Ataupun mungkin kalau dia simpan dalam komputer ke, mungkin komputer tu pun dah habis run up dia punya ni kan. Okey, ataupun kena curi. Okey, itu yang paling ni sekali lah. Paling tragik sekali Ataupun dia buat juga tapi rekod dia tidak sistematik. Mungkin dia tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk buat benda tu seperti yang sepatutnya. Ataupun catatan urus niaga yang langsung tidak dibuat. Itulah dia tak tahu pun tak buat lah kan. Okey, dan akhir sekali dia tidak mengamalkan sistem catatan bergu. Okey, jadi kenapa dia tak buat? Mungkin dia tak ada ilmu. Tapi bagaimanapun walaupun diorang ni tak ada ilmu, bila tang cukai pendapatan kan dia kena declare juga dia punya untung tu semua berapa. Sebab apa? Sebab sebagai rakyat Malaysia kita memang kena bayar cukai pendapatan pada kerajaan kita kan. Kalau dah cukup dia punya amount berapa. Okey. Jadi
Jadi sebabkan dia nak bayar cukai pendapatan ataupun kalau kita sebagai orang Islam kita nak bayar zakat. Zakat pun kena bayar, zakat tu lagi lah wajib kan. Okey, jadi nak tahulah berapa untung dia. Jadi diorang kena sediakan olive oil. Olive oil yang untuk masak lah. Dekat apa bahagian almari dalam dapur tu. Yang selalu letak ubat-ubat tu. Dia dalam botol kaca Okey, apa tadi? Okey, ni jadi bila dia nak bayar zakat, dia nak bayar apa tadi saya kata cukai, dia kena tahu dia punya untung atau rugi. Jadi dia nak ni jugalah. Okey, dia kena declare juga apa dia punya pendapatan tu. Okey, jadi sebabkan dia tak tahu, jadi dia mungkin akan jumpa accountant lah kan, accountant yang boleh tolong kira. Katakanlah masa tu dia jumpa awak masa tu dah jadi accountant kan. Okey, jadi takkanlah sebagai seorang yang profesional, takkan awak nak cakap, tak bolehlah nak sediakan sebab benda ni tak lengkap. Okey, kita tak boleh buat macam tu. Sebab ialah macam nampak tak profesional lah. Sebagai seorang yang profesional, orang dah bagi tugasan, kita cuba sebaik mungkin. Okey, okey itu dia. Okey, cara dia pula tu tadi sebab-sebab. Sekarang ni kita nak tentukan cara, nak tentukan keuntungan kerugian bila kita dah dapat benda ni kan. Katakan orang tadi dah bagi dokumen apa yang dia ada, jadi macam mana kita nak tentukan kaedah dia. Dia ada dua kaedah iaitu kaedah perbandingan dan kaedah analisis. Okey, dan hari ni kita fokuskan pada kaedah perbandingan. Okey. Kaedah perbandingan iaitu kalau kita tengok apa yang dikatakan dibandingkan, nak cari untung bersih ni kita bandingkan modal awal dengan modal akhir. Jadi dapatlah untung bersih. Okey? Ataupun kalau ada lagi lebih detail iaitu kita ada modal tambahan, ada ambilan. Inilah cara kita nak kira dia. Sekejap lagi saya tunjukkan. Okey, lepas tu nak cari modal, katakan tak tahu mana nak cari modal. Inilah cara dia. Jumlah aset tolak liability. Okey. Dan ni dia punya ni Okey, saya tunjukkan dekat Jamboard macam mana nak bagi kita mudah hafal nak kira untung bersih ni. Pen mana lah pen. Okey, sekejap Ini katakanlah kita nak cari untung Saya pakai formula yang biasa dulu kita tengok dalam PKK. Bahagian equity pemilik Okey, jadi kalau awak tengok dia modal awal. Okey, kalau ada modal tambahan kita tambahlah kan. Tambah modal tambahan. Tambah untung bersih, saya letak UB je lah UB tu untung bersih. Okey, kalau ada ambilan kita tolak ambilan. Jadi kita dapat modal akhir. Okey, saya bagi short form kat sini. Jadi MAW. Ni MAT untuk modal tambahan, ni UB, ni yang ni MAK. Jadi formula dia ni tambah, ni tambah, ni tambah, ambilan tolak, dapatlah modal akhir. Okey, setuju tak? Ini yang kita belajar dalam equity pemilik dekat PKK. Inilah format dia. Cuma selalunya modal tambahan tu tak ada. Okey? Setuju? Ya, awak boleh ni tau. Setuju. Bagilah respon, jangan bagi cikgu cakap seorang-seorang. Okey? Syami dengan Daniel, tak faham terus tanya ya. Okey cikgu. Okey. So far setakat ni boleh tak?
Boleh ikut? Boleh. Okey. Alright. Seterusnya kita pergi saya tunjukkan macam mana pula kita daripada formula tu tadi, saya buat bentuk memanjang. Jadi dia modal awal tambah modal tambahan tambah UB tolak ambilan sama dengan nama dia tadi apa? Modal akhir. Okey, ni saya buat bentuk panjang lah ya. Okey, sekarang ni kita nak cari untung bersih. Kita nak cari yang ni. Jadi yang lain ni semua kita pindahkan sebelah sana. Okey, jadi saya tinggalkan UB kat sini. Jadi untuk cari untung bersih, modal akhir, kita buat yang tambah dulu. Jadi kita kena tambah apa kelas? Ambilan. Ya, tambah ambilan kan sebab sini negatif, pindah sana jadi positif. Tambah ambilan, lepas tu kita tolak modal awal, kita tolak modal akhir. Okay, ini yang awak tengok ni tadi. Kan, untung bersih, modal akhir, tapi ni ambilan dia letak kat belakang. Yang ni dia letak kat depan. Inilah dia punya formula yang saya terangkan tadi. Okay. Asalnya macam ni. Jadi kalau let's say lah dalam exam awak tak ingat, awak susun balik ni tadilah. Okay. Tapi formula dia modal akhir tambah ambilan tolak modal awal tolak modal. Ni silap lah. Modal tambahan lah kan. Sorry. MAT modal tambahan. Okay. So far ada apa-apa nak tanya kat sini? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Lepas tu saya nak terangkan pasal yang ni pula. Modal ni bukan modal. Yalah modal. Okay. Lepas tu masa kita tingkatan 4, kita ada belajar juga persamaan di mana aset persamaan equity tambah liability. Ingat lagi? Kan saya rasa benda ni awak belajar dulu sebelum PKP. PKP mula-mula tu kan. Kan awak ada 2-3 bulan masa tu awal sekolah tahun lepas. Saya rasa tajuk ni dah kita masuk masa tu. Yang saya ingat saya masa tu Cikgu Amalina pun tengah cuti bersalin. Saya ada masuk jugalah sikit-sikit cuba gantikan untuk dia waktu saya yang tak ada kelas lain. Okay. Yang Mewira memang dengan saya lah. Okay, should be awak ingat benda ni. Okay, jadi sekarang ni kita nak cari modal. Modal dekat dalam ni. Betul? Dalam equity. Jadi kalau kita tengok saya gantikan lah sini aset sama dengan modal tambah liability. Kan sebab modal tu equity lah kan. Okay, jadi bila kita nak cari modal, kan saya bawa modal kat sini. Jadi bermakna saya kena bawa liability ke sebelah sana. Sini tambah, pindah jadi tolak aset, tolak liability. Itu yang dia ni dapat formula yang ni lah. Aset tolak liability. Hari tu rasanya dekat dalam kelab persatuan pun ada saya terangkan kan. Cuma nama dia bukan modal. Kan masa saya rasa saya terangkan dekat dalam kelas yang biasa. Bukan kelas tambahan. Masa kita belajar tajuk kelab persatuan. Dipanggil juga masa tu kalau kelab persatuan dipanggil bukan modal tapi dipanggil sebagai dana terkumpul. Aset tolak liability. Okay. Okey, jadi pasal yang tu ada apa-apa nak tanya tak? Okey, seterusnya bila kita nak kira modal akhir ni perkara-perkara yang mesti diambil kira semasa modal akhir iaitu susut nilai terkumpul dengan peruntukan hutang ragu. Kalau biasanya kita nak cari modal awal, kita tolak je aset tolak liability dalam list yang dia bagi.
Okey, tetapi kalau modal akhir kita kena ambil kira dia punya maklumat tambahan. Sebab apa? Semasa modal awal, maklumat tambahan tu belum lagi berlaku. Jadi awak boleh abaikan. Cuma ada sesetengahnya nanti sekarang kalau kita jumpa soalan ni kita cuba buat tapi kalau modal akhir kan kita kena ambil kira maklumat tambahan sebab pada akhir tahun tu maklumat tambahan tu telah berlaku. Jadi kita kena ambil kira benda tu. Alright? Okay, jadi ada apa-apa nak tanya tak kat sini? Sebab kalau tak ada apa-apa, saya nak masuk pada soalan nombor 1. So far clear ke? Hello? Anak-anak, 4 orang ni, so far clear ke? Okey. Okey, cikgu. Okey. Daniel, Syahmi okey tak? Okey cikgu. Daniel? Daniel ni ada ke tidak? Daniel? Mic awak kenapa? Mic tak boleh pakai Daniel? Okey. Oh, rumah bising. Okey, tak apa. Alright. Okey, saya pergi pada soalan ni Okey. Sama-samalah kita cuba buat. Ataupun awak nak bagi saya buat dulu, nanti sekarang awak boleh tengok video dengan dia punya ni. Sebab masa kita pun tak lama kan. Okey, kita tengok kat sini. Soalan ni dia nak penyata mengira modal. Kita buat sama-samalah, tak apalah, takes time sikit. Lepas tu kita buat penyata untung rugi bagi tahun berakhir bla 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 dan akhir sekali ialah PKK. Okey, saya buat guna yang ni lah Ni. Okey, dia nak penyata mengira modal, asset liability yang ni Okey, dia nak pada awal tahun. Jadi awal tahun kita boleh ambil asset liability pada awal tahun lah. Okey. Dan tak payah ambil kira maklumat tambahan. Okey, lepas tu dia nak penyata untung rugi. Penyata untung rugi maknanya kita pakai yang ni. Ni, penyata mengira untung rugi yang tadi kita buat modal akhir tambah ambilan, tolak modal awal, tolak modal tambahan ni. Yang ni Okey, lepas tu dan akhir sekali PKK. PKK yang ni lah. Okey, boleh awak buat tapak dia? Saya buang dulu. Sebab kita tak perlukan yang ni. Alamak, sorry. Ini dia punya tapak ni saya ni. Yang saya nak kerjakan ni. Jangan. Sekejap bagi saya paste dulu. Tapak dia ni tak boleh kacau, nanti sekarang kelas-kelas akan datang kan susah dah nak buat. Okey. Macam Ifah dengan Nurin dah buat kot. Kita bagi laluan dekat Syamil dengan Daniel cepat saya bagi awak 5 minit boleh untuk buat dia punya tapak. Penyata mengira modal, penyata mengira untung rugi dan juga PKK. Nurin dengan Ifah dah bagi jawapan dekat dalam grup. Oh, saya tak bagi lagi cikgu. Okay, boleh bagilah. Saya tengok sekejap sementara dia orang buat ni. Cikgu nak saya snap ke? Boleh lah.
Hilfa, PKK awak tu kan modal akhir dia tu saya tak nampak lah amount akhir dia tu. Ha, ya cikgu. Boleh tak awak snap balik untuk PKK? Sebab dia punya PKK. Okey. Nak ambil gambar yang tu ke terus page yang tu lah. Page yang tu sebab yang awak tengok tu kan nombor dia yang modal akhir tu tak nampak. Nampak 475 je. okey cikgu. Cikgu. Tapi saya ada yang tak siap lagi tau. Oh ya ke? Cikgu nak saya hantar juga ke? Boleh lah. Boleh Syamil, Daniel kalau dah siap bagi tahu. Dah ke Daniel dengan Syami? Ya, cikgu.
Dah Syamil dengan ni? Dah cikgu. Dah Sekejap. Okay. Alright. Okay, kita boleh pergi pada sini lah ya. Soalan dia, nanti saya cek jawapan tu. Okay. Okay, bila dah sediakan tapak, ketiga-tiga tapak yang dia nak ni, apa yang kita buat ialah kita terus masuk pada maklumat tambahan. Okay, dia kata kat sini sebanyak 300 daripada jumlah hutang pasti tidak dapat dikutip balik. Okay, ni sebenarnya apa ni? Apa benda ni berkata hutang tidak dapat dikutip balik? Ni cerita apa sebenarnya? Hutang lapuk. Ya, dia sebenarnya cerita tentang hutang lapuk. Kan sebab dia hutang tu tak dapat nak kutip balik. Okey, jadi dia okey, hutang lapuk ni dia akan efek kepada apa? Akaun belum terima kan? Okey, jadi kita tengok akaun belum terima ni masuk mana? Dia masuk tak dalam penyata mengira modal? Masuk tak? Masuk. Tapi dia nak penyata mengira modal ni pada 1 April. Tak masuk dah kan? Sebab yang ni dia nak 1 April. Tapi sini 1 April. Sebab masa 1 April ni benda ni tak berlaku lagi. Tahun 20X8 Okay, jadi ABT yang tu tak masuk kat sini. Dia masuk tapi maknanya hutang lapuk ni dia tak efek pada yang ini. Dia efek hanya yang belakang. Kita tengok pula penyata untung rugi. Ada kena-mengena tak dengan ABT? Tak ada kan? Okay, jadi sekali lagi kita boleh abaikan kat sini. Okay, kita tengok pula dekat PKK. Okay, akaun belum terima dia masuk dalam aset semasa. Akaun belum terima. Okay, amount dia berapa? 3,600. Kita ambil yang ni sebab kita yang PKK memang 31 Mac 2009. Okay, jadi kita ambil 3,600, kita tolakkan 300. 3,600 kita tolak 300. Jadi kita dapat 3,300. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Nurin dengan ni bolehlah tik ke jawapan awak ke yang mana salah, betulkan kat situ. Boleh? Setakat ni boleh? Ya cikgu, boleh. Alright. Kita pergi pada nombor 2. Wujudkan peruntukan hutang ragu 4% atas akaun belum terima bersih. Sekali lagi, penyata mengira modal ni tak ada efek apa-apa sebab dia 1 April kan pada awal tahun. Penyata untung rugi ni pun tak ada. Sebab tadi kita tengok yang terlibat dia apa? Modal akhir, modal awal, ambilan, tak ada kena-mengena. Tapi PKK dia ada efek. Okay, dia kata 4%. Jadi kita buka kat sini. And PKK. Okay, tolak peruntukan hutang ragu.
Okey, ni yang paling pendek awak boleh tulis. Okey. Kalau tulis PHR dalam SPM dia tak nak terima Dia kata tadi berapa peratus? 4%. Jadi kita ambil amount 3,300. Kita ambil amount 3,300 ni darab dengan 4%. Kita kira berapa 132 kan? 132 132. Kita letak bawah ni 132. Yang kat sini kita tolakkan siap-siap. Tinggalkan jawapan awak sampai sini. Awak kira ni. Sebab markah dia biasanya dekat sini. Sini satu markah. Tadi awak selesaikan dia punya hutang lapuk. Sini lagi satu markah. Okey. Setelah awak tolak dengan PHR. Okey. Lepas tu baru boleh buat soalan lain. Sekurang-kurangnya kita dah dapat collect markah yang dekat sini. Kita dah selamatkan. Boleh Syamil dengan Daniel, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Ada cikgu. Okey, boleh Alright. Kita pergi pada nombor 3. Kalau saya laju ke apa ke bagi tahu Pemilik Amirul telah mengeluarkan 340 daripada bank untuk kegunaan sendiri. Okey, 340 daripada kegunaan sendiri. Yang ni apa sebenarnya maksud dia? Bila dia guna untuk kegunaan sendiri, tu clue untuk apa sebenarnya? Ambilan. Ya, ambilan. Okey, ingat bila dia kata kegunaan sendiri tu ambilan. Lepas tu dia kata dia juga telah mengambil inventory setiap hujung bulan RM250 untuk kegunaan peribadi. Dia kata setiap hujung bulan 250. Jadi kalau setahun kita kena buat apa? Darab. Darab dengan apa? 12. 12, betul. Very good. Okey. 340, jadi kita tambahkanlah kedua-dua ni jadi ambilan. Ambilan efek kat mana antara tiga ni? Penyata mengira modal ada tak ambilan? Tak ada. Tak ada. Penyata untung rugi? Penyata rugi ada. Ada. PKK? Ada. Pun ada. Ada. Dua ni kita kena masukkan. Okey, kita pergi dekat penyata untung rugi dulu. Okey, kita masuk dekat tajuk ambilan. Jauh pula. Okey, jap. Penyata mengira modal. Jap. Okey, jadi kita tulis macam mana kat sini ambilan. 340 tu dikeluarkan sekali je. Jadi kita tulis sekali lah 340 tambah dalam kurungan 250. Yang 250 tu yang kita darab dengan 12. Jadi kita dapat 3340. Ya? Yang darab 12 bulan tu sebab setiap hujung bulan. Betul. Betul. Okay. Yang 340 tu dia tak cakap setiap bulan. Jadi ni sekali je lah. 250 ni je yang saya darab dengan 12. Dia kata setiap hujung bulan. Oh betul lah. Maksudnya setiap hujung bulan tu Setiap bulan lah. Setiap bulan lah. Ya. Ayat dia susah betul nak faham. Okey cikgu. Okey.
Okey, dah ke? Satu lagi dia perlu masuk dekat sini lah kan? Ambilan. Okey, ambil saja amount ni. Tak payah tunjuk jalan kira sebab kita dah tunjuk tadi kan? Amount yang sama. 3340. Okey, boleh? Saya teruskan ya. Daniel dengan ni, Syamil. Boleh. Respon juga ya. Okey, kemudian saya pergi kepada yang seterusnya. Perabot bernilai 1850 telah dibeli pada 1 April 20X6. Okey, sekarang ni 1 April 20 ni. Pada 1 Januari 20X9, pemilik telah membawa masuk perabot 5,800 daripada rumahnya. Okey, ni perabot 1850. Ni macam dia tak rekodkan lagi kan? Untuk kegunaan pejabat. Perkara ini terlupa direkodkan. Okey, jadi kalau awak tengok, ada efek kepada penyerta mengira modal ni aset tolak liability pada awal tahun? Tak ada kan? Sebabnya dia bawa masuk tu 1 Januari 20X9. Masa ni belum lagi berlaku. Jadi dia tak efek sini Okey, penyata untung rugi. Efek tak ni? Ni sebenarnya apa? Bila dia kata membawa masuk perabot dari rumah untuk kegunaan pejabat. Itu sebenarnya apa tu yang dia nak cakap tu? Apa clue untuk apa tu? Modal tambahan. Okey, dia sebenarnya modal tambahan. Okey. Awak kena ingat bahawa kalau daripada rumah dia bawa ke tempat perniagaan dia, itu merupakan modal. Tapi kalau daripada kedai dia bawa balik ke rumah, itu adalah ambilan. Atas tadi ni sebab kegunaan peribadi dia ambilan lah. Yang ni dari rumah dia bawa ke pejabat, itu adalah modal. Tapi sebab berlaku tengah-tengah tahun, jadi kita panggil dia modal tambahan Okey, inilah modal tambahan yang kita nak kena rekod dalam untung rugi. Okey, saya rekodkan modal tambahan kat sinilah. Okey, jadi amount dia 5,800. Okey, dah. Seterusnya, mana lagi nak masuk perabot ni? PKK masuk tak? Masuklah kan, perabot tu sebab dia aset bukan semasa. Okey, jadi kita tulis sini perabot. Kalau awak tengok, asal dia ada 1850. Sekarang ni dia bawa masuk yang baru 5,800. Jadi jumlah dia jadi 1850 tambah dengan 5,800, kita dapat 7650. Okey? Dan satu lagi jangan lupa dekat modal awal ni lah Ataupun saya tambahkan dekat sini. Satu lagi kolom. Saya tulis dia sebagai modal tambahan. Modal tambahan dia 5,800. Macam tu Kalau awak nak tulis ini modal awal dalam kurungan macam ni pun boleh juga. Katakan ni modal awal dia kita tak tahu. Biar dulu. Tambah 5,800. Boleh. Dua-dua format boleh Tapi ni saya pilih untuk macam ni lah. Okey. Seterusnya Ada apa-apa nak tanya?
Tak ada. Okey, perabot disusut nilaikan 10% setahun atas kos. Kan 10% setahun atas kos. Jadi kita tengok atas ni dia tak tulis pun susut nilai terkumpul perabot. Okey, yang ni dia ada efek Okey, sebab kalau tengok ni dia tak kira. Okey, jadi dia ada efek pada penyata mengira modal pada 1 April. Jadi kita kira daripada mula-mula dekat sini. Sini Okey, saya tulis sini perabot. Ni saya bagi dia ruang sikit lah. Cikgu, Ya? nak tengok yang penyata kedudukan kewangan tu tadi boleh tak dekat ikuti pemilik? Cikgu. Tu? Oh. Okey. Ya. Cikgu dah. Dah Okey, ni saya buat kat dalam dulu iaitu 1850 Okey, lepas tu dia kata susut nilai 10% setahun atas kos. Dan and then kalau awak tengok daripada sini 20x6 ke 20x8 adalah berapa tahun ni? Ada berapa tahun? 20x6 ke 20x8 1 April. Berapa tahun? Hello? 2 tahun. Ya, betul. 2 tahun. Jadi kita kena kira susut nilai dia untuk 2 tahun lah. Ni yang saya kata di mana keadaan dia maklumat tambahan dia efek pada penyata mengira modal pada awal tahun Selalunya dia tak efek. Tapi kalau keadaan macam ni dia efek. Kan sebab awak tengok dia kena kira susut nilai dia. Alright, jadi saya kira dia punya susut nilai terkumpul dia perabot. Okey, saya buat jalan kira dekat bawah. Okey, dia kata tadi 10% setahun atas kos. Jadi saya ambil sini kos dia ialah 1850 darab dengan 10% darab dengan 2 tahun. Sebab dia 2 tahun. Jadi kita kira 1850 darab 10% darab dengan 2 tahun. Jawapan dia ialah 370 sini Jadi sini kita tolakkan siap-siap. Dapatlah 1480. Okey, boleh? Boleh. Boleh faham Alright. Ini yang dekat sini penyata mengira modal. Okey, ini sini ada efek tak dia punya susut nilai? Dekat penyata mengira untung rugi. Tak ada kan? Sebab mana dia cerita pasal susut nilai aset semua tak ada. Yang ni kita boleh tinggalkan. Kita masuk dekat sini pula. Kita masuk dia sebagai susut nilai terkumpul perabot. Cara kira dia kita ambil yang lama dulu. Yang lama tadi 370 yang kita dah kira. Lepas tu kita tambahkan. Kita ambil yang 1850 ni sebab 5,800 ni kalau awak tengok dia dekat tengah-tengah tahun. Bila dia bagi tarikh macam ni, maknanya awak kena ambil kira dia punya berapa bulan tu lah. Okey.
Saya ambil dulu yang 1850 ni sebab kita kena kira asing-asing. 1850 saya tutup kurungan 1850 darab dengan 10%. Okay, itu aset yang pertama. Yang kedua pula yang dia bawa masuk tadi 5,800 darab dengan 10%. Darab dengan, okay kita tengok dia bawa masuk tu 1 Januari. Kita tutup akaun 31 Mac. Jadi ada berapa bulan kat situ? Januari, Februari, Mac. Ada berapa bulan? 3. 3 bulan. 3. Jadi dekat sini kita kena darab 3/12. Sebab apa? 10% ni rate dia untuk setahun. Tapi kita nak kira untuk 3 bulan sahaja penggunaan dia. Okay, jadi kita kira 1850 ni tadi 1850 5,800 darab 0.1 darab 3 bahagi 12. 145. Kita dapat 2365. Dapat tak sama dengan saya? And then jangan lupa ni tolakkan siap-siap. Sini kita tambah sebab dia nak susut nilai terkumpul kan? Susut nilai terkumpul maknanya kita nak kumpulkan susut nilai daripada tahun pertama, kedua, ketiga dan yang terkini. Okey. Tapi dekat sini ni kita nak cari nilai buku. Nak cari nilai buku, kos tolak susut nilai terkumpul. Dapatlah yang ni. Hati-hati kat sini sebab pelajar, ramai juga pelajar yang hilang markah kat sini. Dia keliru tambah dengan tolak kat sini. Sini dia pergi tolak, sini dia pergi tambah pula. Itu salah. Okay? Sebab tu saya suka buat kurungan. Boleh. Saya pun sebenarnya suka je kalau awak nak buat kurungan siap-siap. Nak saya buatkan siap-siap Sebab kadang-kadang kita terlupa kan. Sekejap. Salah ni saya buat ni. 2365. Okay. Kenapa dia? Oh, okey. Sebab ni. Okey? Dah selesai? Cikgu, Ya. kenapa saya kira dapat 700 yang susut nilai terkumpul dia tu? Kurungan dia tu dah betul kau buat? Dah. Saya pun tengok 700. Ya ke? Saya salah kira 10%. Sekejap Cikgu ikut yang salah kira. 0.1 darab 3/12. 145. Kita tambah 185 tambah, saya rasa saya yang salah kira lah betul-betul. Betul-betul. Okay, thank you. Mana cikgu dapat angka pun tak tahu Okay, sorry Okay, saya pergi yang ke berapa ni? Ke-6. Kenderaan dibeli pada 1 April 20X8. Masa tarikh ni lah dan dijangka guna pakai selama 10 tahun. Pada akhir tempoh usia penggunaan, kenderaan tersebut boleh dijual semula pada nilai 8,000. Okey, yang ni dia punya cara susut nilai dia ni. Apa nama dia? Saya pun dah lupa. Okey, di mana dia ada bagi, ni sebenarnya salah satu cara yang garis lurus juga. Tapi dia bukan darab dengan persen, tapi dia bahagi dengan tahun. Saya lupa apa nama kaedah dia ni. Lain kali kalau saya teringatkan saya bagi tahu Okey, saya tunjuk dekat Jamboard cara nak kira dia.
Okey, maklumat tadi dia kata kenderaan dibeli pada 1 April 2008, jadi dia pakai setahun lah ya. Diguna pakai selama 10 tahun. Kenderaan dia beli pada harga RM50,000. Okey. Dia kata dia guna pakai, Allah, jam pula dia ni. Jambot ni suka jam lah. Sekejap Selalu tengah-tengah kelas je. Mesti nak jam juga sekali. Tunggu sekejap Okay. 5,000 ni dia kata 50,000. 50,000 kurang 10. RM50,000. Okey, dia kata dia punya formula sebenarnya kos tolak dia punya nilai scrap bahagi dengan tahun penggunaan lah. Saya lupa apa nama formula ni. Nanti boleh tengok balik kat dalam buku teks form 4 kot. Teks form 4 saya pun tak mana kat sekolah kat ni. Okey, jadi kos dia tadi RM50,000, nilai scrap dia kalau awak tengok dia kata kat sini yang dia kata dijual semula pada harga RM8,000. Itulah nilai scrap dia. Jadi tolak RM8,000. Okey, nilai scrap ni sebenarnya kalau awak nak tahu dia lebih kepada at the end of katakanlah dia guna aset tu lepas 5 tahun ke ataupun lepas 10 tahun, dia agak-agak macam dia boleh jual semula harga berapa. Contohnya katakanlah mesin lah, katakanlah mesin, kita beli mesin ataupun kenderaan dalam soalan ni. Saya bagi contoh lain mesin. Awak beli mesin tu RM10,000. Okey, katakanlah agak-agak kita guna 10 tahun, mesin tu kita boleh jual kat tempat besi macam tu je harga RM500 contoh. Jadi RM500 tu lah nilai scrap dia. Sama juga dalam soalan ni, dia beli RM50,000 kereta tu. Okey, dia anggarkan selepas 10 tahun dia boleh jual semula pada harga RM8,000. Jadi RM8,000 tu lah nilai scrap di mana dia punya nilai dia boleh kita jual semula. Okey. Kita bagikan dengan tahun penggunaan dia RM10,000. RM10,000 pula 10 tahun. Jadi kita dapat RM4,200 kan? Betul tak? Tak 42,000 bagi 10 dapat 4,200. Okey, jadi itulah dia punya nilai yang kita nak masuk dekat sinilah. Sini tak ada. Sini kita masuk nilai kenderaan tu je lah. RM50,000. Tapi tak ada susut nilai. Sini pun tak ada kena mengenai dengan susut nilai. Sinilah. Dia tulis sini kenderaan. Harga dia RM50,000. Bawah ni tolak susut nilai terkumpul kenderaan
Okey, cara dia macam tadi tu dah saya tunjuk dekat awak, 50,000. Kita tolak dengan 8,000 bahagi dengan 10. Jadi kita dapat kat sini 4,200. Dapat situ 45 bila kita tolak. Dapatlah nilai dia 45,800. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Ada cikgu. Okey, last sekali. Pada akhir tempoh perakaunan, perniagaan menerima sewa belum terperoleh sebanyak 350. Sewa belum terperoleh. Sewa prabayar. Okey, sewa belum terperoleh di kategori apa? Aset semasa ke liability semasa? Ya, BT semasa. Itu semasa. Okey, liability semasa kan asbab hebat. Jadi hebat pro masuk dekat liability semasa. Okey, sini ada efek tak? Penyataan mengira modal? Tak ada efek kan sebab ni akhir tempoh perakaunan, ni awal. Okey, sini pun tak masuk. Dia masuk dekat liability semasa sini Sewa belum terperoleh. Masukkan amount dia 350. Okay, dah. Okay, maknanya kita dah buat semua kita punya maklumat tambahan. Okay. Bila dah start ni baru kita boleh masukkan yang lain-lain. Kita masukkan start daripada sini lah ya. Okay, kita tengok dekat sini. Kita fokuskan pada bahagian sini untuk kita masukkan dekat penyata mengira modal. Okey, perabot dengan kenderaan dah sudah. Okay, kita masukkan akaun belum terima. Akaun belum terima 4510. Lepas tu inventory. $8870. Kenderaan dah, perabot dah, akaun belum bayar. Dia masuk jadi liability Liability dia ialah 2770. 2770. Terima kasih. Sekejap. Tunai runcit. Tunai runcit aset lah. Tunai. Tunai runcit 240 ya. Lepas tu apa lagi? Overdraft bank. Overdraft bank masuk dekat liability. Tapi ingat tulis bank saja. Tadi saya ternampak pada jawapan Irfah ke ataupun Nurin tulis overdraft. Salah ya. Tulis bank saja. Overdraft tu dia cuma dalam soalan dia nak tunjukkan pada kita benda tu adalah liability. Tapi bila kita tulis jawapan dia jadi bank sahaja sebab account overdraft bank tidak wujud Okey, yang ni dia punya overdraft bank dia 3560. Okey cikgu. Cikgu, saya nak tanda sekejap. Okey, alright. 3560. Lepas tu belanja belum bayar dengan sewa prabayar. Sewa prabayar adalah aset. $1250. Okay, dah dapat macam ni kita tinggalkan dia dulu. Jangan kira Kira kita kira kemudian dah masuk semua baru kira. Sebab kalau kita kira siap-siap takut ada yang tertinggal kan kita kena kira 2-3 kali. Okay. Ni modal akhir kita tak tahu. Okay, kita masukkan lagi apa yang boleh.
Modal awal pun kita tak tahu, kita tinggalkan dulu. Okay, kita pergi pada sini. PKK. Saya rasa aset bukan semasa ni kita dah siap. Okay, pergi dekat aset semasa. Inventory akhir. Iaitu 9150. Kan belum terima dia tadi dah. Okey, lepas tu account belum bayar. Masuk dekat liability. $3440 kan. Tunai runcit masuk dekat sini, aset semasa. $270. Okey, dia masih lagi ada overdraft bank. Saya masukkan sini. Okey, overdraft bank saya kena tulis bank sahaja. Take note saya. 2720. Okey, lepas tu dia ada belanja belum bayar. Belanja belum bayar. Belanja belum bayar dia ialah sebanyak RM40. Okey. Kita dah tak ada tinggal apa-apa Setuju? Okey. Sekarang ni kita kira yang ni. Okey, ni jumlah aset dia. Kalau awak tengok, sekejap saya betulkan garisan dia dulu. Saya buat garisan kat sini. Okey, jumlahkan semua aset yang ada. Dapat 66350, manakala liability dia ialah 6330 Okay, dapat tak ni? Ni modal awal lah, awak nak tulis modal awal boleh, nak tulis pada modal pada 1 April 20x8 pun boleh. Dua jawapan tu boleh terima lah. Okay, tapi make sure ada dia punya tajuk ni dalam SPM, amount ada, sini tak ada. Saya takut awak akan kehilangan markah sebab kadang-kadang ada tahun-tahun dia agak strict. Takut dia macam tu lah. Okay, modal awal ni tadi terus pindahkan masuk sini. Okay. Okay, nak cari modal akhir. Modal akhir maknanya kita kena ambil kira yang ni tadilah. Tapi ada juga yang lain-lain yang tak ada kira kat situ kan. Okay. Pendek kata sebenarnya modal akhir ni awak boleh cari amount yang ni. Sebab dia tak ada liability bukan semasa. Jadi aset tolak liability dia dekat sini je terus. Okay, jadi kalau tengok kat sini saya selesaikan dulu saya punya PKK Okay, ni kita tambahkan dapat 52750. Aset semasa pula dia dapat banyak tu, manakala liability semasa. Okay.
Take notes kat sini bila awak buat PKK, amount aset semasa bahagian bawah ni ya, jangan kat sini. Kadang-kadang ada pelajar dia tersilap buat. Liability semasa ya sebelah dia. Sebab apa kita nak tunjukkan ni aset semasa tolak liability semasa dapat modal kerja. Kalau ni awak letak kat sini macam ni kita nak tunjuk jalan kira dia. Okay, take notes. Okay, kemudian yang ni kita tolakkan. Kan sebab modal kerja tu aset semasa tolak liability semasa. Okay, ni dapat modal kerja. Modal kerja pun make sure kena ada nama dia. Dan markah biasanya kat sini 2. Jadi hati-hati. Okay. Sayang. Okay, ni. 58788. Itulah modal akhir dia. Kan, ni saya bawa naik ke atas sebab amount dia tu mesti sama. Ni perbezaan rekod tak lengkap dengan penyata kewangan milik tunggal yang biasa. Selalu kita buat modal awal kira sampai ke bawah kita make sure tu sama kan. Tapi sebab ni rekod tak lengkap, cara dia macam ni Okey, ni sebabkan tak ada jadi modal akhir dia samalah dengan amount ni. Okay, 58788. Jadi amount ni jugalah yang saya bawa ke sini. Okay, kita guna cara dia terbalik sikit. Boleh? Faham ke cara saya tunjuk tadi nak dapat modal akhir? Faham cikgu. Daniel dengan ni tadi okey? Yang ni saya tambahkan. Kan kedua dia ni jumlahkan, jadi ni kat sini kita tolak. Kena buat dekat penyata kedudukan dulu kan cikgu? Yang ni kita kena buat kat situ dulu. Kalau tidak kita nak dapat modal akhir tu tak dapat. Ni kita dapat last kali amount dia negatif, betul? Kan ni tolak ni dapat negatif, dia sebenarnya rugi. Kenapa? Bapaknya pun rambutnya keras. Boleh aku nak buat start tak boleh. Dia tak nak ikut. Botak je. Okay. Aku cakap botak je, lama lagi nak sekolah. Aku tak dalam kredit sangat. Kita bulan 9 baru sekolah agaknya. Kan 3692 rugi Awak kena ni tau, jangan tulis situ untung bersih atau rugi bersih, macam pemeriksa pula kena pilihkan untuk awak. Okey, jadi ni rugi bersih. Okey, jadi ni tak boleh lah bukannya. Dia kena jadi tolak rugi bersih ya, kita betulkan. Rugi bersih kita tolak. Terus pindahkanlah amountnya. Okay, then jangan lupa modal awal ni pun tadi kita ambil kat atas tu. Ni kita cuba selesaikan. Betul tak ni kalau kita tolak? Dapat sama kan? Ni kalau takut silap tadi letaklah negatif. Saya kena betulkan lah ni. Okey. Itu je untuk hari ni. Ada apa-apa pertanyaan? Saya nak minta awak buat soalan. Cikgu bagi tu tak nanti? Apa? Cikgu bagi tak ni nanti? Dia punya ni jawapan dia? Boleh. Awak nak salin balik yang mana-mana tertinggal Kita dah sedih. Okey. Saya nak minta awak buat soalan Maven, soalan nombor 5. Pasal soalan nombor 5 ni lebih kurang yang ni. Boleh? Kita bincangkan jawapan dia minggu depan untuk soalan Maven. Okey, cikgu. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Seelok-eloknya buat dulu sebelum saya bincangkan.
Sebab apa? Bila dah bincangkan, awak dah pernah buat, at least mengukuhkan apa yang awak ingat. Kalau awak tak buat, saya bincangkan dengan awak, jadi benda tu macam pengukuhan pada apa yang awak faham tu kurang. Sebab tu kalau awak tengok pelajar Cina, dia selalu advance. Sebab apa? Cikgu dia belum bagi latihan, dia dah buat dulu latihan tu. Jadi bila cikgu dia bincangkan, dia dah well versed dengan benda tu. Mengukuhkan keingatan dia. Dia sebenarnya pelajar Cina dengan kita ni sebenarnya tak jauh je. Otak kita sama-sama. Allah bagi sama kan. Okay. Lagilah dia tu kadang-kadang makan benda yang tak apa-apa. Okay. Tapi attitude kita lah kita kena betulkan. Okay, saya rasa sampai sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap lagi saya sharekan dia punya ni. Okey cikgu, terima kasih. Okay, Syamil dengan Daniel okey ke? Okey cikgu. Okay, Alhamdulillah. Kalau tak faham ke apa ke, boleh tanya dekat dalam grup ya. Tanya dalam grup, jangan tanya personal ya. Irfah? Jadi seorang 10 lah ni. Seorang RM10. Irfah dengan Nurin dah bayar untuk minggu ni minggu lepas? Minggu lepas belum. Okey, minggu ni termasuk minggu ni. Jadi kalau minggu lepas dengan minggu ni maknanya 30 lah. Kan? Okey. Minggu lepas 20, minggu ni 10. Alright. Yalah minggu lepas 20 seorang. Minggu ni RM10. Jadi total 30 lah kan? Oh, start minggu depan lah RM10. Minggu ni dah start? Minggu ni dah start. Kalau dah bayar minggu lepas, maknanya minggu ni saja RM10 lah. Oh, okey cikgu. Okey, alright. Terima Terima kasih. kasih. Sama-sama. Terima kasih, Nanti cikgu. kan awak orang saya Assalamualaikum. bagikan nombor akaun Alright. Sama-sama.